Okey, selamat pagi murid-murid. Okey, hari ini kita akan belajar matematik. Harap semua hari ini sehat dan ceria. Okey, bidang yang kita akan belajar hari ini adalah nombor dan operasi. Tajuk dia nombor dan operasi. Standard kandungan 1.3 iaitu nombor hingga 7 digit. Standard pembelajaran ialah menukarkan nombor dalam perpuluhan dan pecahan juta kepada nombor bulat dan sebaliknya. Sebaliknya ini maksud dia adalah menukarkan nombor bulat itu kepada pecahan ataupun perpuluhan. Jadi hari ini saya hanya menyentuh bagaimana nak menukarkan perpuluhan itu kepada nombor bulat dan nombor bulat kepada perpuluhan. Okey. Objektif yang kita akan capai, yang murid-murid akan capai ialah pertama, menjawab sekurang-kurangnya 3 daripada 6 yang betul dalam penukaran nombor perpuluhan juta kepada nombor bulat dan sebaliknya dalam latihan yang diberi dalam live worksheet. Okay, yang kedua pula, menukarkan 2 daripada 4 nombor bulat kepada perpuluhan juta dan sebaliknya dalam peta titi yang akan diberikan di dalam live worksheet. Okey, kriteria kejaya. Murid-murid dapat menulis dan menyebut nombor perpuluhan. Yang kedua, menulis cara penukaran nombor perpuluhan juta kepada nombor bulat, dan yang ketiga, menyatakan penukaran nombor bulat kepada perpuluhan juta. Okey, baik, kita lihat yang pertama terlebih dahulu. Okey, cikgu dah gariskan di sini. Menukarkan nombor bulat kepada perpuluhan juta. Ingat di belakang dia ada perkataan juta kan? Terdapat kira-kira 950,000 spesies serangga di bumi. Tukarkan 950,000 kepada perpuluhan juta. Okey, kita tulis dulu nombor itu. Okey, untuk menukarkan nombor tersebut kepada perpuluhan juta, kita bahagikan nombor itu dengan 1 juta. Okey, 1 juta ini adalah kita panggilkan dia nombor kuasa 10. Apabila kita bahagikan dengan nombor kuasa 10, kita hanya gerakkan titik perpuluhan. Okey, ingat tadi kan ini kan kita menukarkan dia kepada perpuluhan. Jadi kita gerakkan saja titik perpuluhan dia. Okey, nombor bulat, titik perpuluhan bagi nombor bulat berada di akhir sekali, iaitu sebelah kanan sekali. Di sini ya. Jadi kita gerakkan sahaja titik perpuluhan itu ikut bilangan sifar. Ada berapa sifar untuk juta? Ada 6 semuanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kita gerakkan ke kiri. Kenapa kita gerakkan ke kiri? Sebab bila membahagi, nombor kita akan semakin kecil. Jadi nombor yang berada di kiri biasanya adalah nombor yang bernilai kecil. Okey, jadi kita gerakkan dia ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Okey. Titik perpuluhan itu tadi akan bertukar tempat, pergi ke kiri di hadapan 9 itu Okey. Sini tempat dia. Jadi cuba kamu lihat semula, ada tak nombor yang berada di kiri lagi? Tidak ada kan? Kalau tidak ada, di sana adalah sifar. Kalau nombor di situ tidak ada, berarti nombor yang berada di sana adalah sifar. Jadi kamu tulis dulu sifar, lepas itu perpuluhan 95. Okey, sifar di belakang kita tak perlu tulis banyak sangat, tak perlu. Jadi ini saja yang ditulis, sifar perpuluhan 95, dan mesti ditulis perkataan juta. Kalau tak tulis perkataan juta, lain maksud dia nanti, lain nilai dia.
Jadi tulis juga perkataan juta di sebelah belakang. Itu sebabnya kita tadi menukarkan nombor bulat itu kepada perpuluhan juta. Okey, kita lihat pula, okey. Soalan yang kedua, nyatakan 6 juta. Yang ini 6 juta kita sebut, kita baca dia 6 juta sebab ini sudah yang ke-7, digit yang ke-7. Jadi 6.500.000 dalam perpuluhan juta. Okey, kita lihat nombor itu dan kita tulis semula 6, 5, 0, 0, 0, 0, 0. Bahagikan dia kepada 1 juta. Okey, 1 juta ada 6 sifar. Okey. Jadi nombor bulat tadi cikgu beritahu titik perpuluhan dia berada di sebelah kanan, di hujung sebelah kanan digit tersebut, di hujung sa, di sebelah sa. Jadi bila bahagi kita gerakkan dia ke kiri, ikut bilangan sifar, ikut bilangan sifar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, di sana dia titik perpuluhan. Okey, untuk soalan tadi, tengok dia berada di kiri sekali kan, tidak ada lagi nombor yang berada di hadapan dia. Manakala untuk soalan 2 ini kita berhenti di antara 6 dengan 5. Ada nombor yang berada di kiri dia. Jadi 6 yang berada di kiri itu kita tulis dan titik perpuluhan dia. Lepas itu digit 5. Okey. Sifar, semua sifar yang di belakang itu kita tidak tulis. Jadi kita tulis perkataan juta di belakang dia. Okey, murid-murid faham semua? Okey. Kalau anda dapat perhatikan dari tadi kan, tadi kita ada untuk juta dia ada 6 sifar semua dia. Jadi kalau tidak mau menggerakkan titik perpuluhan itu, kita kira bilangan digit juga. Boleh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Titik di depan dia. Macam itu. Jadi tak perlu gerakkan. Kan? Itu terpulang pada anda. Yang penting dia dapat difahami. Okey, untuk soalan 3 pula. Soalan 3 ini nyatakan 7 juta 23,000 dalam perpuluhan juta. Okey, kita tulis nombor itu. Okey, lepas itu tanda bahagi 1 juta di belakang. Okey, kita gerakkan ini titik perpuluhan di akhir sekali, di hujung. Okey, sebelah kanan. Jadi kita gerakkan ke kiri 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, titik perpuluhan berada di antara 7 dan sifar. Jadi tulis 7 perpuluhan sifar. Okey, di belakang dia ada 2 dan 3 lagi. Kita tuliskan 2 dengan 3 itu. Tetapi di akhir itu dia terus sifar saja lagi. Jadi yang itu tak perlulah nak ditulis. Lepas tu kita tulis perkataan juta. Mesti tulis perkataan juta di sebelah belakang. Okey, faham anak-anak? Okey, sekarang kita lihat pula menukarkan nombor perpuluhan juta kepada nombor bulat. Okey, kita lihat. Macam mana semua dia? Macam mana nak menukarkan dia? Okey, kita lihat soalan yang pertama.
Setiap tahun dianggarkan sifar perpuluhan 1 juta ekor penyu dan haiwan marin di seluruh dunia mati kerana termakan beg plastik yang disangka makanan. Oleh itu, anak-anak, jangan buang sampah ke dalam sungai supaya apa sahaja benda-benda hidup di dalam sungai boleh hidup juga. Jadi penyu pun ada nyawa. Okey, kita selesaikan ini. Kita lihat nombor dia ialah sifar perpuluhan 1 juta. Okey, kita tuliskan. Okey, tadi kita menukarkan nombor bulat kepada perpuluhan juta. Yang ini pula kita menukarkan perpuluhan juta itu kepada nombor bulat. Operasi yang kita gunakan tadi ialah bahagi. Maka untuk sebaliknya kita terbalikkan dia. Maka kita gunakan operasi darab. Jadi hubungan darab dengan bahagi ini sangat berhubung kait, sebab kalau nak mencari hasil bahagi mestilah menggunakan sifar, kan. Kalau kamu nak mencari hasil darab pula, kamu perlu mencari berapa nilai untuk setiap satu itu dan didarabkan dengan berapa kali dia. Okey, jadi ni ada hubungan darab dengan bahagi itu. Okey, maka kita darabkan sebab ini ada juta, berarti kita darab dengan 1 juta. Okey. Ini kalau boleh tak perlu tulis perkataan juta ni, Okey. 1 juta tadi ada 6 sifar. Lihat di mana titik yang berada. Kita gerakkan titik itu 6 kali. Tadi ke kiri, sekarang kita ke kanan pula. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, di sanalah titik dia. Lepas itu, bila titik sudah berpindah ke kanan, maka titik yang berada di depan itu sudah hilang. Okey, di sebelah depan tu lagi adalah sifar. Bila digit sifar berada di depan sekali, kita tidak tuliskan dia. Kita tulis bermula dengan digit 1. Okey, digit 1 tulis. Lepas itu ada berapa pergerakan kalau kita lihat. Ini 1, 2, 3, 4, 5, kan? Di belakang 1 itu ada berapa pergerakan? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti nombor ataupun digit sifar yang berada di belakang 1 itu ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, dalam otak murid-murid tadi sepatutnya dah fikir berapa nombor tersebut, sebab kalau 1 juta mestilah dia ada 6 sifar. Kalau 5 sifar maksud dia adalah 100,000. Okey, yang ini kita jangan tulis perkataan juta tu di belakang sebab perkataan juta itu sudah bertukar menjadi 1 juta, menjadi nombor di sana, menjadi angka. Juta itu sudah bertukar menjadi angka. Okey, kita lihat pula soalan yang kedua. Nyatakan 7,9 juta kepada nombor bulat. Okey, kita tulis nombor itu 7,9. Okey, juta cikgu tak tulis, kita letak darab 1 juta. Okey, 1 juta ada 6 sifar, kita gerakkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, 1, 2, 3, 4, 5,
6. Okey. Lihat di depan dia ataupun di sebelah kiri, nombor yang ada di sana adalah 7. Jadi kita tulis 7. Kecuali kalau di depan itu ialah sifar, depan sekali sifar, kita tidak tulis Kalau di sebelah kiri sekali itu maksud cikgu ialah sifar, kita tak tulis. Kita tulis bermula dengan digit 1 macam tu. Jadi 1 dan ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kita akan tulis. Kalau sifar yang mula-mula kita tak tulis. Okey, kita tulis nombor ini 7. Lepas itu diikuti oleh sifar. Sifar ini tulis kerana sudah ada 7 di sebelah kiri dia. Diikuti dengan 9. Okey, di belakang 9 kita lihat ada berapa pergerakan tadi? 1, 2, 3, 4 kan? Jadi kita buat sifar ada 4 digit. 1, 2, 3, 4. Maka itulah jawapan dia. Itulah nombor bulat yang dikehendaki oleh soalan itu. Berarti 7.9 juta itu adalah bersamaan dengan ataupun sama nilai dengan 7.090.000. Okey, kita lihat soalan yang ketiga. Tukarkan 5.2 juta kepada nombor bulat. Okey. 5.2. Kita letak operasi darab. Lepas itu 1 juta di sebelah kanan. Okey. Dan gerakkan titik perpuluhan ke kanan. Sebab kalau mendarab nilai dia makin besar kan. Okey, ada 6 sifar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, berhenti. Jangan terlebih ingat. Okey, nombor yang berada di kiri sekali bukannya sifar tetapi 5. Maka kalau 1 hingga 9 kita tulis. Kalau sifar kita tak tulis. Kita ambil nombor dari 1 hingga 9 cikgu kata tadi Yang ini 5 maka kita tulis. Okey, titik perpuluhan sudah berpindah tempat di sebelah kanan. Maka kita tak letak titik kat sana. Kita terus tulis nombor 2 itu. Lepas itu kita kira ada berapa pergerakan tadi. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi di belakang 2 itu ada 5 semuanya sifar. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, perkataan juta sudah tidak ditulis kerana sudah ada angka 1 juta kat sana. Jadi jawapan untuk 5.2 juta dalam nombor bulat dia adalah 5.200.000. Okey, kita lihat iting ini. Peta titi. Peta titi ini di sebelah atas dia nombor bulat, di sebelah bawah dia perpuluhan juta. Jadi kita samakan apakah 2.500.000 ini dalam perpuluhan juta. Itu maksud dia di sini Okey. Kalau kita lihat, kita di sini kita gerakkan saja, tak perlu letakkan operasi bahagi. Kalau nak menukarkan nombor bulat kepada perpuluhan juta, kita letak bahagi. Kalau menukarkan perpuluhan juta kepada nombor bulat, kita darabkan. Jadi kalau bahagi kita gerakkan ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, jadi jawapan dia 2.5 juta perkataan di dalam dia. Okey, lepas itu kita lihat yang ini pula. Okey, nombor bulat di sebelah atas. Maksud dia kita darab dengan 1 juta. Gerakkan 6 sifar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey. 1 sifar di depan kan. Jadi kita tak tulis kita tulis 6. 6. Lepas itu di belakang dia 1 pergerakan 1, 2, 3, 4,
5. Jadi sifar di belakang dia 1, 2, 3, 4, 5. Okey, macam itulah cara menjawab dia. Ya, murid-murid faham semua? Okey, setakat ini saja hari ini. Okey, terima kasih. Harap semua nanti boleh faham. Kalau tak faham boleh bertanya dengan cikgu. Okey, bye.